pentingnya sebab besok adalah hari perbicaraan yang amat berhormat, yang bahagia Datuk Seri Najib Tun Razak di Mahkamah Tinggi dalam usahanya untuk memohon kajian judiciary di Mahkamah Tinggi. Setara saya cuma teringat waktu sepanjang musim PAU itu hari saya ingat tak silap saya hari Jumaat, petang Jumaat. Selepas dia berucap, selepas kita sembahyang Jumaat, makan tengah hari, Datuk Seri Zahid ada mengatakan, dia kata bahawa Mal, saya rasa terkesan. Kita tengok, kita ramai kawan-kawan kita, ahli-ahli UMNO, peringkat akar umbi, semua seronoklah bermesra sama-sama kita. Dan waktu saya mengungkapkan nama Datuk Seri Najib, saya terbayang tahun lalu beliau bersama-sama dengan kita, tapi tahun ini beliau sendirian, sepi di sebalik jeriji besi. Itulah nasib yang menimpa Datuk Najib, katanya. Sebab itu kita mengharapkan besok ada sesuatu yang tak tahulah apa result-nya. Terdapat 5 hakim Mahkamah Persekutuan akan mengutamatkan keputusan rayuan judiciary Datuk Seri Najib berhubung dengan kes SRC esok. Ada teman-teman yang sempat, mereka akan pergi bertandang ke Mahkamah Tinggi. Jadi memang pun Datuk Seri Najib sedang berusaha. Jangan lupa saudara, beliau akan bermula proses rayuan terakhir. Ini merupakan rayuan terakhir dalam usaha beliau untuk mendapatkan keadilan dalam perbicaraan SRC yang membawa hukuman 12 tahun penjara, saudara. Datuk Seri Najib telah pun dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta oleh Hakim Nazlan dalam Mahkamah Tinggi. Sebab itulah kadang-kadang kita terlalu percayakan kepada orang tertentu, maka akhirnya keadilan tak dapat dilihat. Sebab itu ramai orang minta agar persoalan Hakim Nazlan ini dapat dikemukakan ke muka pengadilan sesegera mungkin. Ini keadaannya, saudara. Baik, bagaimanapun samalah kita berlapang dada menanti keputusan besok hari. Mungkin dalam belah tengah hari petang kita dapat tahulah resultnya, saudara. Baik, saya tertarik juga membaca tulisan dalam MyTV Online. Banyak tulisan MyTV Online ni yang bercerita tentang menulis tentang politik. MyTV Online memberitakan bahawa Tan Sri Muhyiddin telah pun kembali ke tanah air. Jadi katanya sudah pastinya SPRM, Suruhanjaya Pencegah Rasuah, bolehlah memanggil beliau ke Ibu Pejabat SPRM. Kerana Tan Sri Muhyiddin katanya telah selamat kembali ke tanah air setelah berehat di London dalam tempoh yang agak lama. Beliau juga merupakan pengurusi Perikatan Nasional dan ada juga dikaitkan dengan beberapa isu panas. Lebih-lebih lagi berhubung tangkapan SPRM, ya saudara. Jadi dah ada kat negara ini, tak ada masalah lah bagi Suruhanjaya Pencegah Rasuah untuk bertemu dengan Tan Sri Muhyiddin untuk melakukan siasatan berhubung dakwaan. Kita tak mengatakan begitu, dakwaan yang dipertikaikan selama ini. Malah rakyat juga ternanti-nanti bilakah beliau akan bertemu atau dipanggil oleh SPRM. Jadi menurut Ketua Pesjaya SPRM Tan Sri Azam Baki, beliau mengesahkan bahawa penahanan seorang lelaki berusia 40 tahun berhubung dakwaan penyelewengan 92.5 bilion ringgit, saudara. Jadi adalah diharapkan agar SPRM tidak mengambil masa terlalu lama untuk menyelesaikan kes yang boleh dianggap sebagai skandal terbesar negara ini jika benar berlaku. Rakyat tidak mahu siasatan terhadap kes itu berlarutan, sebagaimana kes Zeti Akhtar Aziz yang masih belum menemui jalan penyelesaian. Jadi kata MyTV Online, moga pihak SPRM segera bertindak agar tidaklah dilabelkan bersikap double standard. Okey saudara, itu masalah kehakiman, Mahkamah Siasatan. Dalam waktu yang sama, saya agak menarik tulisan saudara Bakhtiar Omar, juga dari MyTV Online. Mungkin anda dah baca, mungkin anda tak sempat baca. Saudara Bakhtiar Omar menulis, dia kata naib Presiden UMNO. Ini berhubung dengan naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 14 Januari lalu, katanya telah meminta mana-mana ahli UMNO untuk merujuk pada ROS berkaitan kelulusan usul 2 jawatan tertinggi UMNO tidak dipertandingkan.
Jadi apa maksudnya saudara? Jadi suruh ahli pula. Beliau lah sepatutnya sebagai naib presiden. Jadi desakan itu jika dinilai ataupun mau dibaca keseluruhannya, soal perlembagaan, dan kalaulah sampai ke tahap bawa ke mahkamah, apakah mau dijadikan insiden UMNO diharamkan sekali lagi? Ahli-ahli UMNO yang membawa kes ke mahkamah, maka mereka akan gugur sebagai ahli UMNO. Itu keadaannya saudara. Mungkin mereka boleh bertanya dengan ROS, tetapi bagi saya, tanya dengan ROS pun, ROS akan jawab. Kalau itu keputusan dari perhimpunan, mereka kena terima saudara. Ya, jadi beliau sebagai naib presiden tidak seharusnya menjadikan perisai suruh orang lain yang buat. Sepatutnya Datuk Seri Ismail Sabri sendiri yang mengambil jalan tengah, berbincang dengan presiden dan timbalan presiden. Sebab beliau berada di anjung kuasa tingkat 38 berkaitan perkara-perkara ini memandangkan beliau sebagai naib presiden saudara. Tapi nampak gayanya ia memilih untuk melakukan sidang media di laman media tanpa kehadiran mana-mana ahli majlis tinggi. Saya tak mau bercakap lebih daripada itu saudara. Sebab nanti orang kata saya benci sangat pada beliau. Sebab saya melihat bahawa ada pandangan-pandangannya, kadang ada betul, ada tak betul. Beliau lah sebagai seorang peguam. Tetapi kita harus berpegang kepada prinsip. Prinsip perlembagaan UMNO mudah, jelas. Sesuatu masalah itu akan diputuskan melalui perhimpunan agungnya. Setiap keputusan perhimpunan agung itu adalah muktamad dan dimuktamadkan oleh pengurusi tetap. Anda berada di pentas sebagai pemimpin waktu usul itu dibawa oleh perwakilan daripada Rembau. Sepatutnya anda bangun. Kenapa waktu nak tersipu-sipu, nak segan? Kita sebab masalahnya saya lihat saudara, kadang-kadang kita ni terlalu banyak berfikir, nanti dululah, tak apalah. Dan kemudian bila dah terjadi, baru kita nak ngomel dari belakang. Itu yang orang kata rumah siap, pahat berbunyi. Sepatutnya persoalan ini dibangkitkan waktu persidangan. Kenapa tidak ada yang bangkit? Kenapa Datuk Seri Ismail Sabri sebagai naib presiden tak mau bercakap? Ini keadaan dia saya memang kita tahu nanti orang kata takkanlah bagi peluang nak bercakap. Saya yakin sebagai naib presiden, tentulah pimpinan UMNO akan memberi peluang pada beliau. Malahan beliau adalah mantan Perdana Menteri. Tapi nampak gayanya dia berdiam diri. Orang tanya bangun. Lepas itu dia duduk. Lepas itu kemudian tak setuju. Ini keadaannya saudara. Jadi kalau ikut perkara pasal 10.1 Peraturan Persidangan UMNO. Peraturan Persidangan UMNO menyatakan jika pengurusi puas hati setelah diterangkan kepadanya oleh seorang ahli majlis tinggi, iaitu faedah bagi orang ramai, sesuatu usul itu mustahak dan boleh dibahaskan dengan sebab segera, maka memadailah dikeluarkan pemberitahuan pada hari persidangan itu. Tak perlu pun bagi tahu majlis tinggi. Pada hari itu juga kita pun kat bahagian-bahagian pun selalunya kita mengadakan isu usul tergempar dan sebagainya. Tak ada masalah benda itu. Tetapi saya nampak sekarang ni ada sedikit lah, dah masuk 4 hari keempat ni, ada sedikit keredaan. Ada reda saya. Dalam keredaan ini saya pula melihat, ini saya cakap terang saudara, selepas Datuk Seri Zahid Hamidi diserang saudara, dan keputusan mahkamah akan dilanjutkan pembicaraan pada bulan April Ogos nanti. Sekarang ini para pemain media sosial yang ditaja, saya yakinlah mungkin ditaja oleh pihak-pihak sebelah sana yang memusuhi UMNO, yang memusuhi kerajaan perpaduan ini saudara, mereka tidak lagi menyerang Datuk Zahid secara peribadi. Sebaliknya mereka mula menghalakan serangan terhadap kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini sekarang saudara, saya melihat bagaimana kegagalan ini kluster broker untuk menguasai perwakilan UMNO. Kini mereka mula memasang pemain-pemain media untuk membelasah yang memuat pada Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pula. Tak ngerti-ngerti saudara. Artinya saudara, pentas politik tanah air ni tidak mungkin akan sunyi selagi kumpulan mereka masih belum mendapat tempat atau mencapai matlamat untuk menguasai Anjung Seri Perdana. Bagi mereka, mereka tak ambil kisah soal rakyat senang ke, rakyat susah ke, mereka tak peduli. Yang paling penting bagi mereka, mereka mau menggapai kuasa di Anjung Seri Perdana. Sebab soalnya politik stabil tak stabil itu bukan persoalan bagi mereka. Sebab itu saya melihat sudah ada kenyataan sekarang ni, kononnya Datuk Anwar Ibrahim
seolah-olah mau menyelamatkan UMNO. Macam mana pula Datuk Seri Anwar Ibrahim nak selamatkan UMNO? Kerana beliau adalah pemimpin Parti Keadilan. Ini benda yang tak logik, tapi dilontarkan. Kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim mau menyelamatkan UMNO dari tindakan ROS ataupun pendaftar pertubuhan. Saya pun hairan, macam mana boleh jadi begitu? Ada pula saudara yang mengatakan Datuk Anwar Ibrahim pasti akan menyelamatkan UMNO sebaik mungkin demi untuk memastikan beliau terus berada di anjung kuasa. Saudara, kadang-kadang apa yang mereka lontarkan tak ada logiknya, saudara. Tapi memanglah dalam keadaan sekarang, peranan ahli-ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional itu adalah sebagai pagar yang mempertahankan kedudukan kerajaan perpaduan. Sebab itu saya dah bercakap, saudara Datuk Lokman Adam bercakap, ramai orang memberitahu bahawa matlamat mereka untuk menguasai jawatan Presiden UMNO lain tak ada. Hanyalah untuk memastikan mereka menarik sokongan di kalangan ahli-ahli UMNO Barisan Nasional terhadap Datuk Anwar Ibrahim untuk dialihkan kepada sebagaimana yang berlaku sebelum pembentukan kekerajaan perpaduan. Ini yang sedang dilakukan. Jadi sekarang ini Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang diserang. Beliau diserang habis-habisan, teruk. Secara peribadinya lah, diungkit. Macam mana ada satu orang tu saya dengar, dia kata macam mana ini pegawai Datuk Seri Anwar Ibrahim, Farhan, yang dilantik sebagai chairman sebuah syarikat milik Vincent Tan. Sedangkan bukan Vincent Tan per se, banyak pemilik-pemilik saham dalam syarikat, tak silap saya 7-Eleven maksudnya. Jadi tak ada cerita lain, itu pun dikorek. Ini soal bisnes, saudara. Bukan ada arahan. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tak tahu. Tapi di belakang syarikat sebut, saudara, majoritinya dikuasai oleh warga kita dan ada orang tertentu yang tak boleh lah saya nak sebut nama, saudara. Tapi ini realitinya. Bila dah dilantik, apa jadi masalah? Tapi kerana kebencian mereka, kerana mereka mahu menjadikan isu, maka dilontarkan seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni campur tangan. Itu keadaannya. Jadi seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni orangnya yang menjaga kroni. Ini gambarannya, saudara. Mereka cuba untuk menutup, iaitu gambaran ataupun siasatan yang sedang dilakukan. Saya cakap terus terang, saudara, SPRM sedang rancak melakukan penyiasatan. Saya difahamkan bahawa banyak lagi siasatan yang akan dibuat. Tetapi ada pula seorang pelayar, sebagaimana yang dikirim sahabat saya, saudara Ibrahim, dia menghantar kiriman pada saya. Dia kata, saya baru saja mendengar video seorang pemain media atas nama KT. Saya tak mau sebutlah, saudara. Buat apa saya nak sebut nama sepenuhnya? Buat apa saya nak mempopularkan mereka? Yang mempersoalkan wibawa Perdana Menteri dalam isu pengeluaran wang dari tabung kumpulan wang simpanan pekerja. Pula dah, saya dah bercakap semalam, saya dah bercakap kemarin, beberapa malam dulu pun saya dah bercakap. Saudara, katanya seolah-olah Perdana Menteri saat ini lebih di bawah penguasaan SPRM. Macam mana tu? Dan pemohon-pemohon yang menabung dalam kumpulan wang simpanan Perdana Menteri di bawah kumpulan wang simpanan pekerja KWSP berdoa, tulisannya tu, agar Datuk Seri Anwar ni tak lagi berada di anjung kuasa si perdana. Dan dia pula memuji, mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin. Katanya kalau gitu keadaannya lebih baiklah ganti dengan Tan Sri Muhyiddin. Saya fikir, bila masa pula Tan Sri Muhyiddin? Macam mana lebih baik dari Anwar Ibrahim? Saudara, ini keadaannya. Kerana mereka mahu pengeluaran wang daripada kumpulan simpanan pekerja ini segera dilakukan. Jadi dia minta mohon pencerahan daripada saya. Saudara, saya nak jawab, saudara. Pertama sekali berhubung tentang soal wibawa beliau dengan kumpulan wang, dengan pegawai-pegawai SPRM. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bersikap seperti pemimpin terdahulu. Pemimpin terdahulu, dia tak peduli, dia arahkan orang cekup dan sebagainya. Kemudian bawa ke mahkamah, dituduh, sedangkan kes itu belum disiasat lagi. Ini ternyata ada berlaku. Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia mahu SPRM menyiasat sebab dia kata dia cuma melihat
apa yang ada berlaku di hadapan matanya setelah beliau menjadi Menteri Kewangan. Bila dibuka fail, dia nampak beberapa kepincangan, beberapa penyelewengan telah dilakukan yang melibatkan wang bukan sedikit, wang rakyat. Wang rakyat akhirnya hilang. Saudara, ini yang beliau cuba lakukan, iaitu sekitar antara 4 dan mula mencapai 10 bilion lagi. Dan beliau masih lagi sedang menyemak orang-orang tertentu, syarikat-syarikat mana dapat projek dan sebagainya. Ini memanglah tidak disukai oleh mereka. Sebab itu mereka menyerang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, dia tengok benda begitu, dia serahlah pada SPRM. Bukan pula tugas dia nak siasat. Kerja menyiasat ni yang pakarnya adalah Suruhanjaya Pencegah Rasuah. Biarlah mereka melakukan penyiasatan. Mungkin ambil sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Saudara. Dan siasatan itu mesti close. Kemudian, katanya, bila selesai saja urusan siasatan, maka barulah dihantar kepada pejabat peguam negara. Dan tugas mendakwa adalah pegawai pendakwa raya. Bukan dia. Saudara Encik Blutik, saudara percaya pada Mak Sabu sembang dari saya sembang. Tak apalah. Saudara Nazrul Ibrahim, dia kena kuat jilat. Saudara guna bahasa baik saya. Saya nak tengok Menteri Kewangan Kerajaan lepas kena penjarakan. Saya katakan sekarang ini dia tengah menyiasat. Saya bukan menjilat, saudara. Saya bukan membodek tak tentu pasal. Saudara kena ingat, saudara. Apa yang saya lontarkan, ini realitinya. PWM atau pemimpin terdahulu, dia tak siap lagi sesuatu kes, terus minta juga dia dibawa ke mahkamah. Jadi bila bawa ke mahkamah, dalam keadaan kes itu tempang. Lihatlah apa yang berlaku dalam kes Datuk Seri Najib dan beberapa kes yang lain. Saudara, akhirnya mahkamah mendapati tak ada kes, wangnya itu ada setengah dipulangkan. Apa berlaku pada Tan Sri Syahrir Samad? Apa berlaku pada banyak pemimpin UMNO yang diseret ke mahkamah hanya disebabkan oleh mereka ini orang UMNO. Sedangkan orang yang melompat ikut mereka tidak didakwa di mahkamah. Itu cerita dia, saudara. Saya bukan nak jelas. Tapi apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tengok ada berlaku ketirisan. Katanya macam dana apa? Ratusan juta wang yang disalurkan kepada pemimpin politik. Dia tak boleh tuduh begitu saja. Wibawanya sebagai pemimpin nak dijaga. Jadi dia serahkan benda ini pada SPRM. Ini cerita dia, saudara. Bila dia serah pada SPRM, Suruhanjaya Pencegah Rasuah, mesti menyiasat. Itu tentulah arahan beliau, siasat. Pegawai SPRM pasti akan menyiasat. Ini menjadikan mereka yang merasa diri mereka tidak selamat, rasa miang. Sebab itu sekarang dicipta pelbagai naratif, dia serang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selepas usaha untuk menjatuhkan Datuk Seri Zahid Hamidi di anjung kuasa UMNO tingkat 38 sebagai presiden bersama dengan Tok Mat sebagai timbalan presiden, itu usaha yang gagal.